Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan dua event yang berlaku dalam bulan Oktober tahun ni. Yang pertama, sambutan Maulidur Rasul ataupun ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua pada 10 Oktober setiap tahun dikenali sebagai World Mental Health Day, Hari Kesihatan Mental Sedunia. Suka untuk saya bincangkan macam mana approach ataupun pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kesihatan mental. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan kesihatan mental ataupun mental health, mungkin kita sebagai seorang muslim kita terasa janggal sebab mungkin disebabkan disiplin ilmu tentang kesihatan mental ni adalah disusun oleh barat, ataupun kita sering kali diceritakan bahawa apabila kita kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaca Quran, solat, jaga apa semua, kita tidak akan ditimpa dengan masalah penyakit-penyakit mental. So adakah dakwaan ini benar? Jadi kita tengok contoh bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengiktiraf adanya penyakit mental berkaitan dengan kesihatan mental, dan Rasulullah sendiri mendiagnose dan Rasulullah sendiri merawat penyakit mental. Dalam surah Al-Ahzab disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya di dalam diri Rasulullah tu merupakan ikutan yang terbaik. Jadi dalam setiap aspek, setiap genap kehidupan kita, Rasulullah adalah petunjuk kita. Jadi Rasulullah ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah Rasulullah ini imun terhadap kesihatan mental? Tidak akan ditimpa dengan masalah kesihatan mental? Jadi beberapa contoh yang kita boleh tengok dalam sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika kewafatan ataupun kematian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah, dan juga pada tahun yang sama kematian bapa saudara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. So pada tahun yang sama Rasulullah sangat berduka cita sehingga di dalam sirah disebut sebagai, kita kenal tahun tersebut sebagai Amul Hazn, tahun kesedihan. Jadi di situ menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditimpa ataupun mengalami kesukaran berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Rasulullah juga mempunyai perasaan dan Rasulullah juga merasa sedih dengan kematian isteri baginda dan juga bapa saudara baginda. Dan juga kita boleh lihat kisah Nabi Yaqub, di mana apabila dipisahkan daripada anak beliau yang beliau sangat cintai, ini Nabi Yusuf alaihi salam, di dalam surah Yusuf diceritakan wabyaddat aynahu minal huzn fahuwa kadhim, sehingga Nabi Yaqub tu dia sedih sehingga mata dia ni jadi putih, dikatakan buta matanya. Jadi kita boleh melihat Rasulullah, Nabi Yaqub juga bersedih. Juga kita boleh lihat dalam kisah Nabi Yunus, apabila beliau berdakwah kepada kaumnya tetapi tidak mendapat sambutan ataupun tidak diterima oleh kaumnya. Jadi Nabi Yunus rasa sedih dan kemudian dia ambil keputusan untuk meninggalkan kaumnya, menumpang kapal pedagang, dan kemudiannya kita tahu dia dicampak ke dalam laut lalu ditelan oleh ikan nun, yang mana menjadi satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Yunus. Jadi kenapa Nabi Yunus bawa diri daripada kaum dia tinggal naik kapal? Sebab apa? Sebab dia juga merasakan sedih. Jadi kita boleh lihat daripada tiga kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi Yaqub dan juga Nabi Yunus, walaupun mereka ni merupakan nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak imun terhadap kesihatan mental. Di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya kita boleh tengok banyak ayat-ayat yang menekankan ataupun mengajar kita bagaimana cara untuk kita menangani stres ataupun kita menghadapi kesukaran-kesukaran mental. Di dalam surah Al-Kahfi disebut fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, dan janganlah pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan oleh duka cita terhadap kesan buruk perbuatan mereka. Di dalam surah Fatir, fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Sesungguhnya Allah dia akan menyesatkan sesiapa yang dia mahu, dan Allah juga akan memberi hidayah kepada sesiapa yang dia mahu. Kemudian Allah sambung di dalam ayat yang sama, dan janganlah engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu kerana bersedih di atas kesesatan mereka. Jadi Allah mengajar kita, mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak membinasakan diri apabila kita ditimpa dengan kesedihan.
So itu merupakan kita kata coping skill ataupun coping strategi yang disebut sekarang ni bila kita nak berhadapan dengan stres ataupun keadaan yang menekan. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang Rasulullah sebenarnya ajar kita macam mana kita nak set minda kita untuk kita nak menghadapi stres. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ya, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan kepadanya, maka Allah akan timpakan dengan musibah. Ataupun bila kita kata musibah ni benda yang stres, Rasulullah ajar kita apabila kita ditimpa musibah, itu adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah sedang menguji dia dan Allah ingin memberi kebaikan kepada dirinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, ajaibnya urusan orang mukmin, setiap urusan semuanya adalah baik. Ianya tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sekiranya diberi kebaikan, maka dia bersyukur, maka itu adalah satu kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa dengan suatu kesusahan musibah, dia bersabar, maka itu merupakan satu kebaikan juga kepadanya. Jadi dalam apa-apa situasi, baik, buruk, stres ataupun kesenangan, semua ni merupakan kebaikan buat orang mukmin. Itu mindset yang Rasulullah sallallahu ajar kita bila kita berhadapan dengan stres. Juga di dalam sirah apa yang berlaku menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya beliau menamakan setiap perasaan yang beliau hadapi dan kemudian beliau mengiktiraf emosi ataupun perasaan yang beliau tengah hadapi sewaktu itu. Ini kita boleh lihat di mana kisah saat kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim. Apabila Nabi tengah memangku anaknya Ibrahim yang meninggal, jadi apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sebut, sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Rasulullah mengiktiraf, mata dia mengalir air mata, hati dia rasa sedih. Itu adalah iktiraf ataupun Rasulullah mengenali apa perasaan yang sedang dihadapi sekarang. Disambung Rasulullah, namun kami tidak menyatakan sesuatu yang tidak diredai Rabb kami. Sesungguhnya kami sedih dengan pemergianmu wahai Ibrahim. Jadi Rasulullah mengiktiraf perasaan sedih tu, tapi dalam masa yang sama Rasulullah mengajar kita supaya kita mengawal emosi kita dan mengawal tindak tanduk kita supaya tidak berkata benda-benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa Rasulullah pun mengajar kita cara praktikal macam mana kita nak mengawal perasaan marah kita. Kita namakan sebagai anger management kan. Apabila kita sedang marah, kita tengah marah, kalau berdiri kita kena duduk, kalau duduk kita kena berbaring. So itu adalah praktikal ataupun kita kata rawatan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Rasulullah juga seorang yang sangat spiritual. Jadi kita boleh tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan-amalan beliau sebagai pelindung perisai terhadap masalah kesihatan mental. Yang mana kita boleh tengok apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa penat, apa dia sebut kepada Bilal? Arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami dengan solat. Iaitu apabila Bilal azan, kita akan mendirikan solat. Mendirikan solat boleh merehatkan badan, merehatkan jiwa dan menghilangkan stres. So itu adalah psycho-spiritual approach. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sentiasa melazimi bacaan Al-Quran kerana disebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah dengan mengingati Allah itu akan menenangkan hati jiwa kita. Dan berdasarkan apa yang saya bincang, saya bentangkan sebentar tadi, saya rasa sangat jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh qudwah hasanah, ikutan terbaik kita. Beliau sangat mengiktiraf, sangat menitik beratkan berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan seorang rasul sahaja, tapi beliau juga merupakan, kalau dunia sekarang ni kita sebut, seorang psikologis ataupun seorang psikiatris boleh jadi terhadap sahabat-sahabat baginda pada zaman berkenaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.